Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Kawalan sempadan tangani kemasukan kambing murah Thai Mat Sabu. Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa kawalan sempadan untuk meningkatkan kawalan bagi menangani isu kemasukan kambing murah dari Thailand. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata selain mengganggu pasaran tempatan, kemasukan kambing itu juga diragui dari aspek kesihatan kerana tidak mematuhi pemantauan dan pemeriksaan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kenapa kambing dari Thailand begitu murah? Antara sebabnya ia kambing lepas iaitu tidak dijaga, maknanya kita tidak tahu sama ada berpenyakit atau tidak. Masuk pula tidak melalui pemeriksaan JPV. Untuk itu kita akan minta pihak berkuasa di sepadan untuk bertindak melalui termasuk mengadakan pemeriksaan lebih kerap bagi menangani isu ini. Tuan-tuan, tak ramai yang tahu bahawa isu berkenaan dengan sempadan dan kenapa kita perlu tutup sempadan kita dan jaga sempadan kita daripada crossover oleh binatang. Adik saya baru-baru ni dia nak hantar kucing daripada kucing dia, pusat kucing dia daripada Kuching ke KL. Dia kata kos untuk hantar kucing dia daripada Kuching ke KL, tempat dia tinggal, kos dia lebih kurang RM1,500. So bila ditanya kenapa mahal sangat, rupanya dia ada melalui kuarantin, kemudian pemeriksaan, kemudian dia ada proses dia, tuan-tuan. Kenapa? Now, salah satu benda, kalau tuan-tuan ingat foot and mouth disease, foot and mouth disease, penyakit mulut dan kuku itu bermula daripada binatang. Begitu juga dengan penyakit-penyakit binatang yang lain sebenarnya dibawa oleh apa? Dibawa oleh binatang foreign yang datang ataupun yang tak dijaga. Dan kebanyakannya berlaku di kawasan sempadan Thailand. Now, isu dia adalah bila kita ada penjagaan yang elok pun dengan binatang kita jaga elok dengan nak masuk tu kena ada letak ni, ada dia punya macam dulu COVID dulu kan. Tetapi bila kita sewenang-wenangnya bawa binatang daripada sempadan tanpa melalui veterina dan juga kuarantin yang betul, itu boleh membawa penyakit masuk ke dalam negara kita dan boleh menyebabkan kerugian, boleh membawa kerugian berjuta ringgit. Walaupun seekor kita bawa masuk, kerugian kita bawa masuk tu, kematian dan penyakit tu boleh membawa kerugian berjuta ringgit, tuan-tuan. And that is why kenapa murah. Dulu saya ingat saya dekat Scotland dulu. Saya pelik kenapa kita nak sibuk-sibuk nak pelihara kambing biri-biri. Saya kata masa tu saya tengah hiking dekat Scotland, saya kata banyaknya kambing biri-biri ni. Itu kambing biri-biri. Saya tanya dengan guide kawan saya jugalah, Mak Saleh, kata kenapa? Why there's a lot of sheep here? Why don't you just take this sheep and then sell it? Dia kata these sheep does not belong to anyone. Sheep itu bukan milik sesiapa, dia kata. Dan kambing ini memang secara liarnya ada kat situ. Dan kalau kita tangkap dan sebagainya, berkemungkinan dia ada penyakit dan tidak dijaga. So, dia adalah kambing liar, dia kata. Saya jumpa rabbit, jumpa kambing dan sebagainya kan. So, walaupun kambing tu ada kat situ, memang murah lah. Kalau nak, memang murah boleh ambil. Tetapi kita tak tahu daripada segi penyakit dia, daripada segi apa yang dia lalui dan sebagainya. Dan kalau dia introduce ke dalam satu kawasan yang memang terjaga, berkemungkinan besar dia akan membawa penyakit. And that is why itu perkara yang sangat dijaga. Bukan setakat sekarang ini, tuan-tuan, daripada dulu lagi. Siapa yang kerja veterina tahulah, one of my friends kerja veterina, dia pun cerita pada saya betapa strictnya sempadan kita dengan perkara-perkara sebegini. Jadi, tapi satu juga saya tertarik bagaimana kita nak kena sebenarnya berkaitan dengan harga ayam, harga kambing, harga lembu, harga telur dan sebagainya. Dia semua berkait rapat dengan satu perkara sebenarnya, polisi kerajaan. Padi, beras, polisi kerajaan. Bagi saya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum 2020, sebelum COVID, pengeluaran telur di dalam negara kita adalah sebanyak 110%. Bermakna 10% kita ekspor, 100% memang keluaran tempatan. Kita tak import telur-telur kecuali yang grade-grade tinggi lah kot. Tapi kebanyakan majoriti yang tempatan memang kita yang produce. Tetapi benda lain seperti ayam, seperti kambing, seperti lembu, seperti kerbau dan sebagainya, majoriti adalah import. Malah hampir 70% daging-daging tersebut adalah daging yang kita import. Lepas tu kita komplain kalau negara tersebut tak nak jual kepada kita. So akhirnya macam mana kita nak buat? Saya dah katakan hari itu, dia kembali kepada polisi kerajaan. Kita dah kena kembali untuk nak cernakan balik, nak kena perkenalkan balik pertanian di dalam negara kita. Baru-baru ini Sarawak mengatakan bahawa dengan padi
yang boleh menghasilkan padi selama 5 kali 2 tahun, maksudnya 2 kali, lebih kurang 2 kali, maksudnya 5 kali setahun, Sarawak telah mula memperkenalkan 10,000 hektar tanah untuk ditanam padi. So Sarawak akan menjadi satu negeri, mungkin juga salah satu negeri di Malaysia, dia akan jadi self-sustain within the next 5 years. So itu satu polisi yang baik dan kita sokong polisi tersebut. Dan harapnya dengan Sarawak, kita ada Kedah, kita ada Selangor, kita ada Pulau Pinang, beberapa negeri lain, Perak umpamanya, yang ada tanah yang boleh ditanam, maka kita kena banyakkan lagi usaha. Akhirnya mungkin the next 5 years, kita tidak perlu bergantung lagi kepada import. Sama ada daripada segi beras kita, sama ada daripada segi ayam kita, sama ada daripada segi lembu kita dah kena move towards itu. Dan macam saya kata hari itu, adalah lebih baik kalau kita dah mula perkenalkan kembali Universiti Putra Malaysia itu jadi Universiti Pertanian Malaysia balik. Kan? Tuan-tuan yang umur saya mungkin pernah kenal UPM itu sebagai Universiti Pertanian Malaysia. Sebelum ditukar kepada Putra Malaysia. So now, saya rasa mungkin, apa orang kata, tuan-tuan kita dah boleh bagi tahu kepada kerajaan sekarang ini, it's about time. Kita kena perkenalkan balik Universiti Pertanian Malaysia kembali. Alright? Baik.